Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Ismail. Kawan-kawan mesti dengar tau. Sebelum memeluk Islam, Umar merupakan musuh yang paling ditakuti oleh kaum muslimin. Saya Muaz, info sejarah Islam. Saidina Ali bin Abi Talib meninggal dunia sewaktu umurnya 64 tahun dan disemanikan di Kufah, Iraq. Saya Tasni, berita hari ini. Perang Badar merupakan permulaan hidup baru bagi kaum muslimin. Saya Muhaimin, berita perang. Zubair bin Awam gugur dalam perang Jamal dan dikebumikan di Basrah. Saya Sa'ad. Perhatian kawan-kawan, saya ada info tentang Sa'ad tapi bukan saya ya. Sa'ad bin Abi Waqqas telah menyertai seluruh peperangan kaum muslimin. Saya Hafiz, info peperangan. Talha bin Abdullah telah gugur dalam peperangan Jamal semasa pemerintahan Ali bin Abi Talib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bertemu untuk sekian kalinya dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tullabi. Nam. Ya, begitu semangat sekali adik-adik kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan membacakan surah Ali Imran pada ayat yang ke-38. Berapa? 38. Ataupun dalam bahasa Jawa yang 38. Siapa yang nak baca? Kepak Yam. Ya Allah. Nampak gaya kepak macam nak patah sebelah Ismail. Okey, cuba bacakan. Yang lain cuba semak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Kita tak puas lagi rasanya mendengar bacaan-bacaan daripada adik-adik kita. Mari kita bacakan pula secara bersama-sama, penuh penghayatan, penuh tajwid, makhraj dan sifat huruf yang tepat insya-Allah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Alhamdulillah. Inilah dia ayat yang kita baca, tak ada masalah sangat dari sudut sebutannya, huruf-huruf yang biasa sahaja. Dan insya-Allah tajuk yang kita akan petik daripada ayat yang kita baca pada kali ini ialah keistimewaan Maryam dan doa Zakaria. Ulang. Keistimewaan Maryam dan doa Zakaria. Tullabi. Nam. Ya. Seperti mana yang kita ketahui dahulu bahawa Maryam ini telah dinazarkan oleh ibunya dan keluarga Imran untuk berkhidmat ke Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Pandai adik semua dah masih ingat lagi. Jadi apabila Maryam ni semakin membesar, kita tengok dia seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kuat ibadahnya. Bahkan ada satu tempat yang khusus bagi Maryam untuk beribadah yang dinamakan mihrab. Apa dia? Mihrab. Mihrab ni kalau kita tengok macam masjid, bahasa mudahnya dia ada macam tempat tok imam tu lah ya. Tempat tok imam sembahyang ni dia ada tempat khusus dia tu. Macam kadang-kadang ada curve sikit, ada lengkung sikit, ada tempat yang khusus sikit. Begitu juga Maryam menjadikan khas tempat bagi dia untuk beribadah yang namanya mihrab. Tetapi ada seorang lagi keluarga kepada yang rapat juga, sepupu sepepak kaum kerabat yang rapat juga dengan keluarga Imran, iaitu Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah siapa? Zakaria. Nabi Allah Zakaria ni juga mempunyai hubungan rapat dengan keluarga Imran. Itu sebab dinamakan surah ni Ali Imran, keluarga dan sepupu sepepat Imran yang soleh belakanya. Lalu mereka ini, Nabi Zakaria bila tengok Maryam ni, ada satu kejadian yang pelik yang berlaku kepada dia. Nak tahu kejadian pelik tu kejadiannya macam mana? Nak. Nak tahu tak nak? Nak.
Kalau nak tahu, sabar. Terus setia bersama kami, jangan ke mana-mana. Tullabi. Terus setia dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dan adik-adik di sini dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tullabi. Seperti mana yang Ustaz katakan tadi, Maryam ni mempunyai keistimewaan. Sesungguhnya musim buah. Dia musim buah ni kadang-kadang dekat negara-negara sejuk, dia ada musim dia. Musim sejuk, buah dia lain. Musim panas, buah dia lain. Tetapi keistimewaan Maryam ni ketika mana Nabi Allah Zakaria ziarah tempat Maryam ni, tiba-tiba ada buah-buahan. Buah-buahan pula pelik-pelik. Zaman musim panas patutnya tak ada buah tu, tiba-tiba ada pula buah tu pada musim panas. Kada masa Nabi Zakaria datang pada musim sejuk, patutnya buah tu tidak ada pula datang, diberikan rezeki. Sehinggalah ditanya kepada Maryam, min aina laki hadha? Daripada mana kamu dapat semua benda ini? Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi rezeki yang tidak disangka-sangka kepada Maryam, sehingga ada yang mengatakan Maryam ini sebahagian juga daripada Nabi, walaupun diperselisih juga perbahasan ini di kalangan para ulama, mana pula ada Nabi di kalangan wanita. Tetapi karamah, kelebihan-kelebihan, kebaikan yang ada pada Maryam menunjukkan sampai ada juga ulama yang mengatakan dia juga sebahagian daripada maksud Nabi. Tullabi. Inilah yang Nabi Zakaria rasa pelik. Dahlah kagum dengan Maryam, kemudian kagum pula dengan rezeki dia, kuat pula beribadah, berkhidmat pula kepada orang-orang yang datang ke Baitul Maqdis. Ketika itu Zakaria dia cuba berangan, ya Allah, alangkah baiknya kalaulah aku ada anak juga macam keluarga Imran ni, dapat macam Maryam ni ke, kan yang dapat berkhidmat juga soleh ke. Tetapi aku ada satu kemusykilan lah. Nak dapat pun aku dah tua. Bini pun dah tua juga. Dah lah tua, mandul pula tu. Tahu mandul? Tahu. Iaitu apa? Tidak berkeupayaan untuk beranak ataupun melahirkan zuriat. Ya, kerana sebab-sebab mungkin kesihatan ataupun keturunan, wallahu a'lam. Ketika itu, inilah dia keyakinan kepada orang yang tua, orang yang mandul, tapi dia yakin kepada Allah, ya Allah, moga-mogalah dengan ikhlas dan tulus ikhlas aku meminta pula tempat Maryam ibadat kat mihrab dia tu. Tempat-tempat orang yang baik ini, ulama kata ada unsur-unsur berkatnya. Ada unsur-unsur apa? Berkatnya. So tabarruk ataupun ada keberkatan, pergi tempat-tempat orang-orang yang soleh, kita berdoa, ada dia punya athar, ada dia punya hadis, ada dia punya cerita dan ada dia punya kebaikan. Oleh sebab itu Nabi Zakaria pergi kat mihrab Maryam ini, ketika itu dia berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada aku anak zuriat yang baik, zuriat yang soleh, yang baik. Ya, sesungguhnya kaulah yang menerima doa. Itu sebab kalau misalnya tuan-tuan, adik-adik semua nak berdoa, bagus juga doa dengan doa ni supaya lepas ni anak keturunan zuriat kita menjadi zuriat yang baik dan Allah mendengarkan segala doa kita. Cuba kita angkat tangan sama-sama. Doakan dengan doa ni, Rabbi habli. 1, 2 mula. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sekali lagi. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku daripada lempah kurniamu zuriat yang thayyibah. Apa maksud thayyibah? Yang terbaik. Sesungguhnya kaulah yang menerima doa. Itu juga doa yang bagus untuk zuriat keturunan kita. Tullabi. Ketika itu Nabi Zakaria walaupun dah tua tau, Allah tiba-tiba jadikan isteri dia yang mandul itu mengandung. Dan akhirnya setelah mengandung, lahirlah daripada keturunan Nabi Zakaria, daripada isterinya yang tua dan mandul tadi, satu zuriat yang tidak disangka-sangka. Akhirnya jadi Nabi juga. Rupanya Nabi yang keluar daripada perut ibu kepada isteri Zakaria namanya Yahya. Apa dia? Yahya. Yang hidup, yang bersemangat ya. Maka keluarlah zuriat yang dinamakan Yahya. Antara pengajaran yang kita boleh ambil, tullabi, kita jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan apa? Jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, galakkan berdoa agar dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah. Itu digalakkan berdoa. Dan yang ketiga, tabarruk dengan
tempat ibadah orang yang soleh. Ustaz pergi balik pada poin yang pertama, tidak berputus asa dengan rahmat Allah kalau kita ada sesuatu kecelakaan, kesengsaraan, kesusahan. Jangan kita putus asa dengan permintaan, jangan kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas. Sebab kita tengok berlaku kepada Nabi Allah Zakaria, kalau ikut orang tua ni biasanya mengandung ke tak mengandung? Tak mengandung. Orang tua ni dah lah tak mengandung, disahkan pula oleh doktor. Mandul pula tu. Lagilah satu benda yang tidak logik. Tetapi bagi Allah tiada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah nak katakan sesuatu jadi, maka jadilah. Oleh sebab itu, jadinya Allah kata, kau nak jadi memang aku boleh bagi, tapi kau kena tunjukkan kesungguhan. Maka ketika itu Nabi Zakaria tunjukkan kesungguhan, tunjukkan ketidakputusasaan, dan ketika itu keluar daripada jiwa dan hatinya yang tulus, ikhlas. Itu sebab doa ni nampak kena ikhlas, keluar betul daripada jiwa, meminta betul kepada Allah, penuh pengharapan, insya-Allah walaupun sesuatu benda tu tidak logik, akan jadi dan akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tadi Ustaz dah katakan, jangan sekali-kali kita minta anak comel sangat. Bukan kata tak boleh, boleh. Sebab comel ni kadang-kadang membawa kebinasaan. Comel, Kelantan sebut. Ada yang menyebut, ya Allah anak aku kaya, handsome, lawa. Itu semua tidak menjadi satu benda yang sementara. Tetapi yang membawa aset kita sehingga ke mati, tuan-tuan dan puan-puan, adalah zuriat yang soleh dan solehah. Zuriat yang apa? Soleh dan solehah. Ini aset kita kekal sehingga hari kiamat. Yang boleh mendoakan kita walaupun kita mati, dan akhirnya boleh menjadi kunci kepada kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga tadi, tabarruk tempat ibadah orang yang soleh. Ustaz masukkan, kalau kita pergi tempat-tempat yang baik seperti mana masjid, banyakkan berdoa. Sebagai contoh lain, Nabi pernah bersabda, baina baiti wa baina mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan di antara mimbarku adalah satu tempat, raudhah, ya, disebut raudhah terutama daripada taman-taman yang berada dalam syurga, tempat yang makbul doa. Itu juga tempat Nabi yang selalu berdoa, beriktikaf. Di situ juga tempat yang sedia maklum bagi orang-orang yang menziarahi Mekah ataupun Madinah, khususnya di Madinah dekat Masjid Nabawi, di raudhah itu tempat yang mustajab doanya. Oleh sebab itu kalau pergi tempat-tempat orang yang soleh, minta orang-orang soleh itu doakan kita, ataupun kita sendiri berdoa di tempat-tempat yang baik sebegini rupa. Inilah antara keistimewaan Maryam dan doa Nabi Allah Zakaria yang kita boleh petik pengajaran daripada hari ini. InsyaAllah kita akan dengar pula pesan atuk selepas ini. Tullabi, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Nabi Zakaria sabar orangnya, menjalankan dakwah tanpa bosan. Namun hatinya gundah gulana, tiada zuriat penyambung tugasan. Masya Allah, Masya Allah. Ini cerita Nabi Zakaria memang di akhir-akhir usianya, sampai dah tua, belum dapat anak-anak. Tapi akhirnya dapat juga anak yang bernama Yahya. Alhamdulillah, cucu-cucu atuk. Apa khabar cucu semua? Sihat. Alhamdulillah. Apa khabar cucu atuk di luar sana? Atuk doakan supaya kita semua sentiasa sihat-sihat, ceria-ceria bersama keluarga. Betul tak? Betul. Alhamdulillah. Kita teruskan seperti biasa rancangan Adik Dan Al-Quran. Di sini ada 2-3 perkara yang atuk nak sambung. Apa yang Ustaz Zamri sebut tadi. Jadi untuk cucu-cucu atuk dalam studio, cucu atuk di luar sana, ingat ya pesan atuk. Pertama sekali atuk sebut nak bawa cerita Nabi Zakaria yang cucu atuk sebut tadi kan. Nabi Zakaria cucu atuk seseorang nabi sampai di usia dia tua macam Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim usia dia 80 tahun. Dia berkahwin, tak dapat anak-anak lagi, tapi mereka tidak putus asa. Mereka sabar. Dia berdoa, ya Allah, berilah aku anak, betul tak? Kalau kita kahwin lepas 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tak dapat anak, kena apa? Kena sabar. Tapi kita hari ini malangnya cucu atuk. Kadang di sana no. Baru berkahwin 4 tahun tak dapat anak. Dia sibuk dah kahwin seorang lagi. La ilaha illallah. Baru 4 tahun. Nabi Ibrahim 80 tahun. Nabi Yakub berapa tahun? Nabi Zakaria berapa tahun? Sampai orang kata hampir 60 tahun, 70 tahun. Jadi akhirnya apa berlaku? Ustaz ambil cerita tadi. Iaitu bila mana kebetulan masa itu adalah seorang manusia bernama isteri Imran. Ada dengar tak?
Dalam Quran nama dia surah Ali Imran. Jadi isteri Imran ini tak sebut nama apa. Dia kata iz qalat imra'atu Imran. Isteri Imran bernazar. Dia kata aku beranak ini kalau aku mengandung, aku dapat anak, aku bernazar nak serah kepada masjid, serah kepada surau. Jadi Tok Siak ke Tok Bila tak kira lah kan. Tiba-tiba bila dia beranak keluar anak perempuan. Nama apa? Maryam. Boleh Tok Maryam jadi Bilal? Tak. Boleh tak Maryam jadi tukang azan? Tak. Habis dah bernazar? Maka terpaksalah dia kena serah juga kepada masjid. Kebetulan masa itu Nabi Zakaria imam di masjid tu. Maka Nabi Zakaria pun ambillah Maryam sebagai anak angkat. Letak di masjid. Tapi Atuk bakal cerita pasal Maryam, cerita pasal Nabi Zakaria. Lepas dia ambil Maryam sebagai anak angkat dia buat anak angkat dia. Anak angkat Nabi Zakaria. Lepas dia ambil Maryam sebagai anak angkat, tak berapa lama, isteri dia pun mengandung. Akhirnya, lepas mengandung, dapatlah anak yang diberi nama Yahya. Maka ada orang kata, cuba tengok, cerita ini nak beritahu kita, Nabi Zakaria sampai tua tak dapat anak. Dia ambil anak angkat, isteri dia pun mengandung. Maka itu hari ini, ada orang kata, siapa yang nak anak, tak dapat anak, nak anak, tak dapat anak, ambil anak angkat. Ikut cara Nabi Zakaria. Ambillah Maryam sebagai anak angkat. Lepas ambil Maryam sebagai anak angkat, Masya Allah, isteri dia pun mengandung. Maka sebab itu, ni Atuk nak pesan ni, nasihat ni. Cucu Atuk depan sana. Cucu Atuk yang lanjut usia tu. Yang belum dapat anak lagi tu. Kalau nak anak, ambillah anak angkat. InsyaAllah, ingat Nabi Zakaria. Dia ambil Maryam sebagai anak angkat, tiba-tiba isteri dia pun mengandung. Satu. Yang kedua, daripada cerita ini Atuk pesan suatu ya. Seolah-olah bagi tahu kita, kalau kita tak dapat anak sampai lepas 5 tahun kahwin tak dapat anak. Lepas 10 tahun kahwin tak dapat anak, ada tak? Ada. Ada. Mungkin kawan-kawan kita, mak, ayah kawan ni, kena kahwin 10 tahun, 20 tahun tak dapat anak, ada tak? Ada. Apa perlu dia buat? Maka berdasar cerita ini, Nabi Zakaria tak putus-putus berdoa. Ya Allah Tuhanku, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan, innaka doa. Ya Allah, kau kurniakanlah untuk aku dari sisimu, ya Allah. Untuk anak-anak yang baik-baik, ya. Yang macam Sa'ad, macam Hafiz, ya, baik-baik ya. Baik tak? Kita anak-anak yang baik-baik. Kalau nak anak baik-baik, kita kenapa berdoa? Kepada siapa? Allah. Tapi janganlah pula semayang tidak apa tidak. Ya Allah, bagilah aku anak. Maka sebab tu maksud Atuk, bila mana kita nak berdoa, sebaik-baik doa bila lepas solat. Maka sebab tu Nabi kata, dalam sebuah hadis Nabi kata apa? Qala Rasul, afdalud du'a fi duburi kulli salah. Ya. Maksud doa yang tadi tu apa? Ya, okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Maksud dia Rabbi. Dia kata, Rabbi, wahai Tuhanku, habli, kurniakan untuk aku min ladunka, dari sisi Engkau ya Allah, zuriat thayyibatan, yang baik-baik. Jadi doa tu kita minta supaya Allah bagi kita anak yang baik, anak yang soleh, anak yang mengenang jasa budi mak ayah, itu anak yang baik-baik. Tapi kalau dapat anak menagih dadah, tak sembahyang baik tak? Tak. Kalau anak tu menagih dadah, susah mak bapak. Susah. Tapi kenapa hari lahir anak-anak menagih dadah? Dia tak berdoa. Betul tak? Maka tu kita kena. Lepas tu Atuk kata, kalau kita tak dapat anak, kita berdoa. Di antaranya doa Nabi apa? Nabi Zakaria. Dia kata apa? Rabbi, wahai Tuhanku, habli min ladunka dzurriatan thayyibatan, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, Engkau yang mendengar doa, ya Allah. Maka dengan berdoa, insya-Allah mudah-mudahan Allah kurniakan zuriat. Betul tak? Maka sebab itulah dua perkara patut petan. Yang pertama sekali ingat, mengikut setengah amalan masyarakat kita hari ini, kalau kita nak anak, kalau tak dapat anak, cubalah ambil anak apa? Anak angkat. Yang kedua, kalau kita nak juga anak, mesti berdoa. Dan kita lepas sembahyang kita berdoa. InsyaAllah mudah-mudahan mengikut cerita ini, pengajarannya, kesimpulannya, mudah-mudahan Allah terima doa kita. Hingga bertemu lagi di masa akan datang dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Untuk itu, ma'assalamah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.